memandangkan hari ini hari Jumaat, hari yang dikenal sebagai penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam, iaitu ketua di antara banyak-banyak hari. Hari ini ialah ketua segala hari. Kerana dan hari ini juga adalah hari yang dituntut untuk kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkongsian hari ini ialah berkenaan tentang anak yang soleh. Anak yang soleh. Jadi adakah kita termasuk Adahan ataupun yang tengah tengok live ni, adakah kita termasuk di dalam golongan anak yang soleh ataupun sebaliknya, anak yang salah? Jadi anak yang soleh mungkin terlalu umum untuk kita tahu bahawasanya anak yang soleh ialah anak yang rajin mengaji, anak yang sentiasa rajin solat, yang sentiasa menjaga ibadahnya. Tapi anak yang soleh tidak hanya menjaga agamanya, tidak hanya menjaga ibadahnya, tidak hanya menjaga mengajinya, tetapi anak yang soleh juga menjaga hubungan antara dia dan kedua ibu bapanya. Jadi dari mana datang anak yang soleh kalau tidak menghormati ayah dan ibunya? Dari mana datangnya anak yang soleh kalau tidak menghormati, tidak menyanjungi ibu dan ayahnya? Jadi anak yang soleh itu ialah anak yang menjaga dari semua sisi, daripada segi agamanya, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungannya dengan ibu dan ayah dan juga keluarganya. Itu anak yang soleh. Jadi anak yang soleh menghormati ketika bercakap dengan kedua orang tuanya, kedua ibu bapanya, bercakap dengan suara yang lemah lembut dan bercakap dengan perkataan yang sopan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah sekali-kali engkau berkatakan ketika ayah dan ibu kita menyuruh kita mengerjakan sesuatu, jangan sekali-kali kita merungut ataupun malah membentak. Wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah engkau membentak kedua orang tuamu, tapi berkatalah dengan mereka kaulan karima, dengan perkataan yang mulia, perkataan yang baik-baik. Jadi berkatalah salah seorang ulama daripada Mesir yang berkata bahawasanya anak yang derhaka itu, ini anak yang derhaka. Anak yang derhaka itu ialah anak yang mendoakan kedua ibu bapanya cuma 5 kali sehari. Maksudnya apa? Okey. Anak yang derhaka ialah anak yang mendoakan kedua ibu bapanya 5 kali sehari. Jadi solat ada 5 kali. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Dan setiap solat, selesai menyelesaikan fardu solat Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak tadi, si anak tadi mendoakan keampunan bagi kedua ibu bapa. Berkata ulama Mesir bahawasanya anak itu telah melakukan sesuatu yang menderhakai kepada kedua ibu bapanya. Kenapa? Sebab anak tersebut mendoakan hanya 5 kali sehari. Maksudnya setiap selesai solat doakan kedua ibu bapa. Sedangkan mendoakan kedua ibu bapa tu tidak memerlukan kos, tidak memerlukan tenaga, tidak memerlukan penat lelah ataupun biaya-biaya lain. Hanya tinggal mendoakan, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah kedua ibu bapaku. Kenapa nak kena tunggu solat? Jadi berpendapat atau berfatwa salah seorang ulama di Mesir bahawasanya anak itu telah melakukan derhaka kerana tidak mendoakan kedua ibu bapanya sepanjang hari tersebut. Jadi bila ada masa kosong, bila teringat kepada kedua ibu bapa kita, panjatkan doa, kirimkan Al-Fatihah kepada mereka, baik mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Bagi ibu bapa yang telah meninggal dunia, doakan mereka. Sebab apa? Sebab mereka sangat memerlukan, sangat mengharapkan doa daripada anak-anak dia yang masih hidup di dunia. Kirimkan Al-Fatihah, doakan kedua ibu bapa agar tidak diazab oleh Allah, diperluaskan kubur mereka berdua bagi anak-anak yang telah kehilangan ibu bapanya. Jadi doakan, sentiasa kirimkan doa. Barulah kita dicap sebagai seorang anak yang soleh. Jadi tidak hanya berbuat baik kepada orang lain, juga berbuat baik kepada ibu dan ayah. Sebab ada sebahagian orang yang dia ketika berhadapan dengan ibu dan ayah, dia lain. Tapi bila berhadapan dengan orang lain, dia jadi baik. Selalu terjadi macam ni.
bila ada makcik ataupun pakcik panggil kita atau suruh kita buat sesuatu, kita bersungguh-sungguh nak melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang disuruh oleh makcik ataupun pakcik kita. Tapi bila mak kita sendiri yang suruh, mulalah kita rasa melenting, mulalah kita rasa marah, mulalah kita rasa emosi. Kenapa nak kena suruh aku? Sedangkan abang lain ada, adik ada, kakak ada, kenapa aku yang kena? Sering terjadi perkara-perkara macam ni. Jadi bila dah terjadi macam ni, bila terasa diri ni terganggu oleh mak dan ayah, adakah kita termasuk ke dalam golongan anak-anak yang soleh? Jadi fikirkanlah. Kalau hari ni mungkin awek kita call, kita jawab dengan suara yang penuh lemah lembut. Tapi bila mak kita call, kadang angkat pun tak nak. Kalau pun angkat, kita jawab, hello, mak nak apa? Kenapa call? Adakah kita termasuk anak yang soleh macam tu? Anak orang, kita layan baik, kita layan lemah lembut, cakap pun manis-manis. Tapi bila mak atau ayah kita sendiri yang telefon kita ataupun WhatsApp, bahkan kita abaikan. Kita abaikan keperluan mereka. Adakah kita termasuk anak yang soleh? Pertanyaan ni jawab untuk diri sendiri. Jawab sendiri dan pegang jawapan tu sendiri. Adakah kita anak yang soleh ataupun sebaliknya? Jadi nasihat untuk diri sendiri dan untuk penonton-penonton di luar sana. Selama ayah dan ibu masih hidup, muliakanlah mereka. Junjunglah mereka. Hormatilah mereka. Doakan mereka semoga senantiasa sihat badan, fikiran dan diperpanjangkan umur dan diberkati umur mereka berdua. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin telah kehilangan ayah dan ibunya, doakan mereka semoga mereka senantiasa mengalir pahala yang ibadah yang kita lakukan kepada mereka berdua, dan doakan mereka semoga diperluaskan kuburan mereka dan dijauhkan daripada azab kubur dan azab api neraka. Kita doakan sama-sama semoga ayah dan ibu kita salah seorang daripada ahli-ahli syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita doakan sama-sama.